إلى النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرة الشيخ 10 di beratas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Dan bahwasanya kanak-kanak yang pemalas tiada hendak pergi kepada tempat mengaji, melainkan dengan diharap dengan pemberian daripada dua ibu bapaknya dan menakut daripada gurunya, maka demikian pula nafsu ini seperti binatang yang jatuh di dalam lubang, yang jatuh dalam lubang dunia, maka ditakut itu cemetinya, dia yang menghalaukannya, dan harap itu syairnya dan pulnya yang menuntun akan dia. Tuan sekalian, kita bicara tentang bawa'is. Bawa'is ini faktor-faktor yang membangkitkan semangat kita untuk buat ibadat, yang makna kata yang boleh membangkitkan keinginan yang kuat untuk meninggalkan maksiat. Kita ni manusia biasa tuan, kadang-kadang dia rajin ibadat, kadang-kadang dia malas, ya. Kadang-kadang bersemangat, kadang-kadang tak apa nak ada semangat, terlalu alpa, lalai, buang masa, kadang-kadang cenderung untuk buat maksiat pula tu, ya. Maka kita perlu melalui satu akhabah dinamakan akhabatul bawa'is. Bukit yang kita daki ini iaitu untuk membangkitkan semangat kita untuk beribadat dan bersungguh-sungguh untuk meninggalkan maksiat. Apatah lagi tuan-tuan, kita ni orang dah tua, warga amat, umur dah menjangkau 70-80. Masa yang tinggal kat kita ni tuan-tuan berbaki cukup sikit. Itu disebut warga amat. Kerana hari-hari yang ada kat kita ni laksana emas, berharga sungguh-sungguh tuan. Kadang-kadang kita lara, kita buang masa yang sia-sia. Jadi kalau boleh di ujung-ujung usia kita ni, kita nak menggunakan semaksimal mungkin untuk ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni bekalan tuan nak balik di akhirat. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. Hari yang tak berguna harta benda nak pinak, melainkan orang yang balik jumpa Tuhan dengan membawa qalbun salim. Allah cerita dalam Quran tuan-tuan, Allah cerita bila sangat-sangat saat-saat kematian kita, kita pun dah rasa kita tak ada harapan lagi nak hidup. Masa itulah baru kita tahu nilai kehidupan, reti nafas, guna nafas ni yang kita nafas ni. Saat-saat yang tinggal kat kita ni amat berharga, tinggal 2-3 minit lagi nak mati tuan. Masa tu Tuhan cerita dalam Quran, orang yang nak mati ni dia tahu dia akan mati bila-bila masa. Dia minta kat Tuhan apa ada tuan-tuan? Dia minta supaya Allah panjangkan sikit saja lagi umur dia. Bagilah aku sikit umur. Falaula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau kau panjangkan umur aku ni sikit jadilah. Laula akhartani ila ajalin qaribin
Jika kau tak akhirkan, kau lewatkan kematian aku ni sikit jadilah. Seminit, 2 minit dah. Cukup dah. Anak buat apa? Fa'asaddaqo, aku nak bersedekah. Aku nak berwakaf. Aku nak infak fisabilillah. Aku nak bantu masjid, nak tolong tahfiz, nak tolong pondok. Dah terlewat lah tuan-tuan. Nyawa sampai rara-rara, harta kita dah jadi hak milik orang lain tuan-tuan. Tengah kita sihat ni lah, kita nak bersedekah ke, berwakaf ke, wa akum minas salihin, aku nak jadi orang soleh, aku nak mengaji, nak pergi masjid, aku nak berjamaah, aku nak menuntut ilmu. Dah terlewat lah tuan-tuan. Kita terlewat. Kita akan tahu apa itu harga masa bila nyawa kita nak tercabut tuan-tuan. Baru kita tahu. Orang yang mati tuan-tuan, dia minta kat Tuhan, kalau aku dihidupkan semula ya Allah, aku nak berjemaah, aku nak pergi masjid, aku nak beribadat. Tu orang dalam kubur tu. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami dah tengok azabmu, ya Allah, kami dah dengar azabmu. Kembalikan balik kami ke dunia. Kami nak beriman. Kami dah yakin. Apa tuan dah lewat. Kalau orang mati tu boleh kita dengar ucapan dia, permintaan dia, dia nak minta balik. Sedangkan kita yang duduk di atas muka bumi tak menghargai masa, tak menghargai kehidupan kita di atas muka bumi ni. Kerana kita selalu lara, alpa, lalai hidup. Jadi kita memerlukan satu faktor motivasi yang membangkitkan semangat kita untuk buat ibadat, untuk meninggalkan maksiat. Itulah disebut oleh Imam Ghazali, khauf dan raja. Takut dan harap. Raja dan khauf, harap dan takut. Ibarat seorang petani yang mengharapkan padi dia menjadi, mengharapkan padinya makna menjadi, maka dia akan buat kerja elok, jaga tanaman dia, airi, baja dengan elok. Seorang pelajar yang mengharapkan keputusan peperiksaan cemerlang, dia akan bangkit bekerja, mengaji sungguh-sungguh, mentelaah kitab, menjawab soalan periksa dengan baik. Jadi makna kata raja ni harap satu kedudukan yang baik, dia akan membangkitkan kita untuk mengerjakan ibadat sebaik mungkin. Khauf, ketakutan, kebimbangan yang akan kita terima besok di akhirat, ni yang menyebabkan kita jauh daripada maksiat. Khauf dan raja ni merupakan faktor atau motivasi yang membangkitkan kita semangat untuk beramal dan menjauhkan maksiat. Sekarang Imam Ghazali nak bagi contoh-contoh untuk mudah kita faham. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dia kata bahawasanya kanak-kanak yang pemalas. Kanak-kanak ni tuan-tuan, dia ada kesedaran sendiri pada yang malas pun ada. Tengah budak-budak ni dia ada kesedaran sendiri, tertanam dalam diri dia. Saya dulu keluarga saya susah nelayan. Bapa susah, kadang-kadang makan, kadang tak makan. Maka dengan sendiri tertanam dalam jiwa kita ni nak mengaji sungguh-sungguh. Mudah-mudahan masuk universiti, keluar boleh kerja, boleh tolong ibu dan bapa. Itu setengah budak. Ada yang mempunyai perasaan yang macam tu. Tapi ada juga budak-budak yang malas, yang segan. Suruh baru pergi mengaji, tak suruh tak pergi. Ada. Nafsu kita pun macam tuan-tuan. Ada ibadat kita ni dia timbul kesedaran sendiri. Aku nak mati besok begini. Tapi kebanyakan orang dia lara, malas, segan. Dia perlu satu motivasi yang kuat untuk dia bangkit mengerjakan ibadat. Imam Ghazali contoh nafsu kita ni macam kanak-kanak yang pemalas, yang tiada hendak pergi kepada tempat mengaji, tak mau pergi sekolah. Ngaji tak mau apa, tak mau, suruh baru pergi, marah baru pergi, hampir sekolah. Hang tak pergi yang siap. Aku rotan baru tahu. Baru dia pergi. Tak? Anak-anak saya tu saya tak gempak lalu tu. Saya pujuk. Kalau habis juzuk amma,
Abah beli basikal. Basikal. Kita umpan dengan apa? Dengan barang-barang. Padan dengan budak-budak lah. Anak kita yang mengaji juzuk amma. Tapi kalau dia mengaji pondok, dia pun bermisai berjanggut, tak payahlah. Mat habis mengaji pondok, pak bagi basikal. Pak aku dia tak terlihat apa. Yang kita nak umpan ni, nak bagi takut, nak bagi apa kesedaran ni, kanak-kanak yang pemalas yang segan pergi sekolah. Dia tak mahu mengaji, tak mahu pergi sekolah, melainkan dengan diharap dengan pemberian daripada dua ibu bapaknya. Melainkan ibu bapa dia bagi satu jaminan, kan? Pergi sekolah, dalam masa sekian tak ada penting, pak nak bagi apa? Bagi ni, yang tu, yang ni, yang ni. Kita tawarkan dia dengan pemberian. Bagi orang awam macam kita ni, Allah tawarkan jannatin tajri min tahtihal anhar, dan sungai yang mengalir bawahnya itu anak-anak sungai. Syurga yang mengalir bawahnya itu anak-anak sungai. Lepas sembahyang jemaah, Nabi kata pahala 27 kali ganda. Itu bentuk-bentuk makna kita kata bawa'is yang membangkitkan semangat. Sebab nafsu kita lemah. Tapi kalau orang yang ikhlas, yang cintakan Allah Ta'ala, dia beribadat bukan kerana nak pahala, bukan kerana takut syurga. Dia beribadat kerana kasihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku beribadat ya bertahuna fadlan minallahi wa ridwana. Aku beribadat kerana nak cari redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makam ikhlas yang tinggi. Tetapi sebelum sampai makam ikhlas yang tinggi ni, kita orang awam terpaksa, makna kata, melihat ayat-ayat motivasi yang membangkitkan semangat kita untuk beramal, segi pahalanya begitu begini. Lepas tu kita akan naik pelan-pelan sampai kita beribadat kerana menuntut kasih Allah Ta'ala, sayang dan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi oleh kerana nafsu kita ni terlalu liar, maka kita selalu ingat ayat-ayat yang berbentuk khauf dan roja, menakutkan. Illa tanfiru yu'azibkum azaban alima. Kalau kamu tak mau berjuang, Allah Ta'ala akan datang pada kamu azabnya yang abad pedih. Wa yastabdil khauman ghairakum. Allah Ta'ala mana akan datangkan kaum lain memerintah kamu. Sahabat bahasa Melayu tak siar, tuan-tuan. Sahabat Cina semua siar. Ngakomeng menuntut supaya orang yang dilahirkan di tanah air kita ni pada hari 31 Ogos dan sebelumnya bagi taraf, makna kata hak istimewa bumi putera. Cina pun nak jadi bumi putera, tuan. Itu perjuangan mereka. Kalau kita buat tak tahu, berpecah, bergaduh sama sendiri, tunggulah. Allah dah pesan dalam Al-Quran, wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Jangan berbantah, jangan berkelahi, akan hilang kekuatan kamu, kata Allah Ta'ala. Kita nak berkelahi sangat-sangat. Tengah tu nak berkelahi pun tak reti. Pasal usalli, tahlil arwah, yasin malam Jumaat. Mereka pihak bersatu, tuan-tuan, lawan kita. Kita nak laksana hukum Allah, nak haramkan judi dan arak. Mereka bersatu lawan. Saman kerajaan Kedah, fail di mahkamah. Tuan-tuan sekalian, pasal kita nak laksana hukum Allah, kita masih berpecah, berkelahi tak apa-apa. Usalli, hang nak sembahyang, usalli lah, tak mau sudah lah. Baca Yasin malam Jumaat, hampir duduk di rumah, pergi minum kopi kedai, makan cakot tiaw, tak usah baca Yasin. Orang nak baca kacau apa-apa. Nak berkelahi pun tak reti, tuan-tuan. Benda yang tak patut kita berkelahi, kita berkelahi. Habis kita pikir-pikir ni, timbullah satu bentuk perasaan. Kita mengutamakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
kepada kita. Macamlah tadi ni budak-budak tak mau pergi mengaji. Jadi bila tak mau mengaji, maka puak dia terpaksa pujuk dia, bagi harapan kat dia. Kalau hampir mengaji seminggu 5 hari, pak bagi sekian. Hang buat ni, pak bagi yang ni. Itu namanya rajak. Hang tak habis sekolah, aku rotan. Itu namanya khauf, menakutkan. Lepas tu Allah sebut dalam Quran ayat-ayat menakutkan banyak. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Orang yang makna suka buat fitnah pada orang lelaki dan juga orang perempuan yang beriman, kemudian dia tak bertaubat, bagi mereka azab Allah yang pedih, azab Allah yang cukup dahsyat. Ini amaran-amaran Allah supaya kita ni makna kata takut dengan ancaman-ancaman Allah, meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Inilah kata musannif, ya, mak bapak dia ni bagi dia dengan pemberian daripada dua ibu bapaknya, dan menakut daripada gurunya. Guru kena bagi takut. Guru kena menakutkan budak-budak supaya dia fokus dalam pengajian dia. Lah ni tak boleh tuan. Guru belecak pun tak boleh. Cikgu tak boleh beletir. Kalau dia report mak bapak dia saman, cikgu kena. Tuan-tuan baca tak baru ni? Seorang cikgu kena penjara tuan. Kena penjara 6 bulan. Kena denda berapa ribu? 5,000 lah. Kerana pukul anak murid dia yang tak mau sembahyang. Suruh sembahyang tak mau, cikgu pukul dengan rotan. Mak bapak dia saman dia, cikgu masuk penjara. Yang terbaru ni, tuan-tuan sekalian, tak boleh beletir. Dia tengok dalam Facebook tu, ada cikgu perempuan seorang. Murid-murid buat kerja rumah kah? Buat? Tak buat. Oh, ramai tak buat tu. Cikgu tak marah. Cikgu tak boleh marah. Ikut suka nak murid lah. Nak buat, tak mau buat sudah. Murid-murid, buka buku pelajaran sejarah hari ni. Kita akan mengaji sejarah. Murid-murid bawa buku. Oh, ramai tak bawa. Oh, ramai. Ikut suka nak murid lah. Nak bawa. Tak bawa pun tak apa. Cikgu tak marah. Kalau marah kena jual dia tak. Tuan-tuan boleh bayang apa jadi generasi kita akan datang. Apa akan jadi? Kita kalau fikir-fikir balik yang kita jadi orang sekarang ni, cikgu cengih tu. Pak saya tuan, dia serah saya mengaji Quran. Bawa mukhadam tu. Buat siap-siap pulut kunyit, gulai telur. Api serah. Nama tok guru saya Haji Said. Pak Haji, saya serah anak saya ni Sidik kat Pak Haji untuk mengajar Quran. Kalau dia jahat, tak mau baca, Pak Haji pukul dia. Dia bawa rotan lagi siap-siap tuan. Pak saya bawa rotan bagi kat tok guru tu. Saya fikir hati saya, apalah pak saya ni hantar saya mengaji dekat tok guru cengih. Kalau hantar tok guru tak cengih, langkah baiknya tuan-tuan. Kena rotan tuan-tuan. Kita budak-budak nakal. Balik rumah bukan berani cerita. Kalau cerita kat puak kita, dia bagi sedih lagi. Hari itu saya terlupa tuan-tuan. Saya buka baju nak mandi, nampak rotan. Bekas rotan di belakang. Pak saya panggil saya. Sidik, main ni. Apa? Belakang hang tu apa benda tu? Oh, saya jatuh pak Jatuh apa lagi? Ini mesti kena rotan ni. Habaq aku, siapa rotan hang? Tak berani habaq. Ni mesti Pak Haji rotan hang. Pasal hang malas mengaji Pak saya ambil rotan bagi saya lagi. Lah ni kena rotan pi habaq kat mak pak pula saman. Tuan-tuan boleh fikir apa nak jadi? Akan datang. Nak marah tak boleh, nak rotan tak boleh, nak beletiak tak boleh, nak suruh tak boleh, semua tak boleh. Tak tahulah tuan-tuan. Dunia dah jadi haru biru. Tak tahulah.
Tapi Imam Ghazali kata gitu, nak bagi budak-budak rajin mengaji kena ditakutkan. Takutkan dia. Ditakutkan dia dengan cemeti. Itu dia. Menakutkan kepada gurunya. Maka demikian pula lah nafsu ini seperti binatang yang jatuh dalam lubang dunia. Diibaratkan nafsu ni macam binatang. Lembu lah, lembu. Siapa belah lembu dia tahulah. Lembu ni jatuh lubang. Macam mana kita nak tarik dia naik ke atas? Kita nak tarik, kita tak larat. Lembu berat. Macam mana kita nak buat? Maka kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, maka ditakut itu cemetinya. Ditakutkan dengan cemeti. Kita pukul dia, besit dia sikit, biar dia lompat naik. Biar dia lompat. Kita nak panggil takkan lembu faham. Lembu naik. Mana lembu mau? Ambil rotan, pukul dia. Dia sakit, dia lompat naik ke atas. Dan yang menghalaukannya, dan harap itu syairnya dan polnya. Pol ni kacang. Umpan dia dengan syair, gandum ataupun kacang, ataupun dedak. Kita bawa dedak tu goyang-goyang, bagi dia tengok bau cium sikit, dia ikut dedak kita, dia naik daripada lubang tu, naik lompat naik ke atas. Jadi nak selamatkan dia daripada lubang tu, kita kata dua cara. Pertama, kita besit dia, pukul dia. Yang kedua, kita umpan dia dengan makanan ataupun dedak ataupun pul ataupun syair, dia akan naik. Begitulah ibarat kita ni tuan-tuan, nafsu yang buah, yang jahat ni, tak mau buat ibadat, buat kerja-kerja lara, maka kita pujuk dia tuan-tuan dengan syurga Allah, janji-janji syurga. Kita ancam dia dengan azab-azab neraka. Ini yang akan membolehkan kita jauh daripada maksiat dan bersegera melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, dalam Quran banyak ayat-ayat, ayat-ayat Quran yang makna kata yang menggembirakan, yang basyiran dan naziro, yang memberi harapan kepada kita dan mengancam kita. Jadi dua-dua ni kena selalu ingat. Kalau kita makna teringin nak buat maksiat, ingat azab Allah. Kalau kita makna lupa lalai buat mengerjakan ibadat, ingat janji-janji Allah. Kita tak sudah tuan-tuan nak ke sana semua. Tu saya baru ni accident tu, saya terfikir balik tuan. 2 kali dah kena. Hari tu kena stroke. Saya tuan-tuan pergi ke Sarawak 3 hari 3 malam berdakwah sana. Balik Sarawak terus pergi Kuala Lumpur, Petronas, KLCC. Malamnya pergi ceramah di Shah Alam. Lepas ceramah tuan-tuan, orang duk main salam dengan saya tu, saya tengok masjid tu berpusing. Lain macam, saya tak pernah alami suasana tu. Saya bimbang, darah tinggi. Saya terus masuk dalam kereta, suruh pemandu terus lari pergi hospital Sungai Buloh. Sampai-sampai masuk kecemasan tuan-tuan, doktor cek 250 tekanan darah. Lepas tu segera masuk drip apa semua, kemudian tolak pergi ke CT scan. Keluar tuan-tuan, doktor tunjuk kat saya gambar film pendarahan kepala. Dia kata ada pendarahan di kepala ustaz. Bila sebut pendarahan kepala, saya terbayang matilah tuan-tuan. Sebulan sebelum tu isteri saya pendarahan kepala tengah tidur. 4 hari koma di hospital Taiping, meninggal dunia. Sebelum tu Ustaz yang berhormat Ustaz Dawawi Adun Semanggui jatuh bilik air tuan-tuan. Jatuh bilik air, bawa pergi hospital, cek pendarahan kepala. Tak lama lepas tu, lepas operation kepala, mati. Ustaz Sufi, suami Ustazah Masduro, tuan-tuan sekalian, tengah bawa kereta, kepala rasa pening, lari ke tepi, bawa pergi hospital, pendarahan kepala. Sebulan 3 kali buat operation kepala, meninggal dunia. Ketika tu tuan-tuan, kita dah terbayang dah. Doktor kata kat saya, ustaz,
ada pendarahan kepala, kita cuba makan ubat dulu. Kalau dikendaki oleh Allah, mungkin darah ni boleh cair, dia tahu. Alhamdulillah tuan-tuan, makan ubat 3 hari lepas tu, alhamdulillah kembali normal tekanan darah. Dia kata darah tu dah cair balik. Allah masih bagi kita peluang untuk kita membetulkan diri kita, buat ibadat lagi, tambahkan lagi ibadat. Ni baru ni kena balik daripada Kedah, buat kuliah, berceramah. Saya lena, driver terlap, langgak lori tuan, di Lebuh Raya, langgak lori belakang. Sesedap-sedap tuan-tuan sekalian, orang duk suluh dengan toslet, belah apa semua suluh dengan toslet. Sekejap lagi datang ambulans buat pergi hospital. Allah, bila report polis kata apa? Nasib baik lori yang ustaz langgak ni, lori air ni punggung belakang dia tu sampai ke bawah. Kalau langgak trailer, bayangkan masuk berapa trailer, banyak orang mati. Kita tengah-tengah tidur tahu tum accident, mati terus macam sedap-sedap dalam kubur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Melalai oleh harta benda, anak pinak, hingga masuk dalam kubur. Banyak orang macam tu tuan. Hidup lara, mengaji tak, masjid tak pergi, jemaah tidak, Quran tak baca, sibuk dengan harta benda dunia, boom, accident, sedap-sedap dalam kubur. Tuan-tuan, jadi kita fikir ni semua tak sampai mana kita ni, ke sana juga sudah kita, kan? Fikir-fikir ni lah akan beri satu motivasi yang kuat kepada kita untuk jangan alpa dalam hidup ni. Kita boleh mati bila-bila masa, Allah boleh ambil kita bila-bila masa. Sebab itu Nabi Isa AS mengingatkan kita, pesan Nabi Isa. Nabi Isa kata apa? Ad-dunya salah satu ayam. Dunia ni kamu kena bilang 3 hari ya. Jangan bilang banyak, bilang 3 hari. Amsi madha, pertama hari kemarin dah terlepas. Hari kemarin tuan-tuan dah terlepas, hari Selasa 30 hari bulan 11 tahun 2021. Amsi madha, hari kemarin dah terlepas. Ma biadika minhu syai', tak ada sesuatu di tangan kamu. Kita menangis air mata darah tuan-tuan, nak dapat balik hari kemarin, dah tak ada dah tuan-tuan. Kalau kemarin kita isi dengan taat kepada Allah, alhamdulillah lah. Kalau kemarin kita buat kerja sia-sia, rugi yang amat sangat tuan-tuan. Kerana kemarin kita tak jumpa balik lah. Apatah lagi hari kemarin kita buat maksiat, aduh, teruk tuan. Kemarin bukan hak kita dah. Waradan, hari besok, la tadri atudrikuhu amla, hari besok belum pasti kita berjumpa atau tidak hari besok tuan. Ada kawan-kawan tuan-tuan tengah tidur tuan, kena stroke, mati dalam tidur. Ramai. Ni duk mengaji elok-elok ni, dengar-dengar tak lagi, lah meninggal dah. Kita ambil makanan, kita konyok, kemungkinan tak sempat telan, kita mati tuan. Kita langkah kaki kita yang kanan, kemungkinan tak sempat langkah kaki kiri, maut datang tuan. Kita tak tahu, maut bukan tangan kita, di tangan Allah. Hari besok belum tentu kita punya. Mana hari kita? Wa yamun anta fihi faqtanimhu, hari yang kamu ada padanya, hari ni rebut, ambil peluang. Nak baca Quran ke, nak sembahyang tahajud ke, nak bersedekah ke, nak berwakaf, hari ni jangan tunggu sampai esok, sebab esok belum tentu kita punya. Ini pesan Nabi Isa alaihissalam. Fikir yang bentuk macam ni lah tuan-tuan, akan menghidupkan hati kita untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Jangan kamu kata aku nak buat kerja tu besok. Jangan tangguh-tangguh amal ibadat kita.
Yang berdosa jangan tangguh untuk bertaubat. Segera bertaubat. Takut mati belum sempat bertaubat. Buatlah amal tuan-tuan. Tak ada siapa boleh tolong kita. Tak ada siapa boleh bantu kita. Amal ibadat kita lah yang akan tolong kita, bantu kita tuan. Sebab itu benda-benda macam ni kena fikir selalu, insya-Allah akan membangkitkan semangat untuk mengerjakan taat dan menjauhi maksiat. Qala musannif rahimahullah ta'ala, ya, kata Imam Ghazali, seperti kanak-kanak yang malas, dia kata, ya, yang malas tadi ni, itu dia. Kadang-kadang yang malas disuruh pergi tempat mengaji itu, iaitu ibadat dan takwa, maka menyebutkan siksa dan juga neraka, menakutkan baginya. Begitulah kanak-kanak. Nafsu kita ni macam kanak-kanak. Kata orang tua-tua, nafsu itu ibarat kanak-kanak yang kecil. Kalau tak dilah, menyusu sampai ke tua. Tuan-tuan faham maksud dia? Ulama mengibaratkan kanak-kanak macam budak-budak kecil, macam baby. Baby ni tuan-tuan, dia menyusu. Dia menyusu mak dia. Dia menyusu sampai 2 tahun. Lebih pada 2 tahun tak boleh, sebab gigi dia mula panjang. Dan budak lebih 2 tahun susu dia tak sesuai lah. Dia kena makan nasi, kena makan macam-macam makanan lain. Jadi macam mana nak bagi dia renti susu tu daripada menetek mak dia tu? Kita kena lah dia. Lah ni kena pisahkan dia. Nak pisah buat macam mana? Kalau saya ambil akak seruntun. Akak seruntun tenyeh pungkok pasu, bubuh air sikit, ambil air dia sapu kepala tetek mak dia. Bila budak tu hisap pahit, dia tinggal terus. Itu nama lah. Kalau tak dilah, dia menyusu sampai ketua. Berjanggut, menyusu lagi. Ceramah berapi-api. Nak pergi ceramah, mak susu. Itu dia baru betul. Begitulah ibarat nafsu. Kena lah dia, kena mujahadah. Nafsu yang tak mahu main masjid, jangan layan. Lah. Nafsu tak mahu berjemaah, kena lah. Nafsu tak mahu mengaji, kena lah. Nafsu yang tak mahu baca Quran, kena lah. Kita kena lawan dia. Dia panggil mujahadatun nafs. Kalau tidak, tuan-tuan, sampai mati kita tak baca Quran. Sampai mati tak berdoa semayang. Sampai mati tak menuntut ilmu. Apa nak jadi kita ni? Dipanggil mujahadatun nafs. Motivasi kita, ingat balasan baik daripada Allah bagi mereka yang mengerjakan taat. Ingat balasan jahat daripada Allah mereka yang melakukan maksiat. Dua benda ni membangkitkan semangat kita untuk buat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Kata musannif rahimahullah taala, seperti juga kanak-kanak yang pemalas disuruh pergi tempat mengaji, iaitu ibadat dan takwa. Budak-budak nak pergi mengaji tadi, kita motivasikan, bagi dia duit, bagi upah dia. Pergi sekolah RM2, ngaji Quran RM1, bagi RM2, kita bagi duit kat dia. Maksud apa? Nak bagi dia, makna kita kata nak membangkitkan dia semangat untuk beramal, untuk pergi mengaji. Itu dia. Ini contoh-contoh yang mudah dipaham yang diberi oleh Imam Ghazali. Maka menyebutkan siksa dan neraka, menakutkan, makna kata menakutkan dan menyebutkan syar, menyebutkan syurga. Selalu sebut neraka, balasan orang meninggalkan taat, balasan orang buat maksiat. Neraka menunggu kita di besok di akhirat, dua aja, syurga atau neraka. Kalau kita masuk neraka, wal-iyazubillah, azab tuan. Masuk syurga, kemenangan yang besar, zalikal fawzul azim. Masuk syurga ni kejayaan yang cukup besar. Kita minta sungguh-sungguh pada Allah, disusuri dengan gerak kerja kita. Kita wajib, kita percaya dengan janji-janji Allah.
kan? Minta jauh daripada neraka, minta kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan sawab ni balasan-balasan baik daripada Allah Taala, diciptakannya, digemarkannya. Anak kita pada kecil tuan-tuan, tanamkan semangat gitu. Jangan buat neraka, azab, Allah marah. Yang ni syurga, Allah suka. Tutup aurat, mengaji, semayang. Daripada kita kecil kita didik dia macam tu. Takutkan Allah Subhanahu wa taala. Takutkan azab Allah Subhanahu wa taala. Tanam makna keimanan daripada kecil. Didik dia biar dia takut kepada Allah, mengharapkan balasan baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Nafsu pun begitu. Kalau boleh kita hafal ayat-ayat Quran, berbentuk maknanya kita kata balasan-balasan baik daripada Allah Taala. Innamal yang Allah sebut, innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka syurga yang mengalir bawahnya tu anak-anak sungai. Kan? Itu antara ayat-ayat yang berbentuk rajak. Begitu juga ayat-ayat yang berbentuk khauf. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hari. Orang yang buat fitnah, orang lelaki beriman, orang perempuan beriman, kemudian dia tak bertaubat, bagi mereka azab Allah yang amat pedih, azab Allah yang amat dahsyat. Ayat-ayat yang menakutkan ni kita baca selalu. Ayat-ayat yang makna kata mengharapkan rojak ni pun kita baca selalu. Mudah-mudahan membangkitkan semangat kita untuk beramal dan menjauhi maksiat. Gitu kata Imam Ghazali rahimahullah taala. Dan demikian lazimlah bagi hamba yang berkehendak dan menuntut dalam ibadat dan riadah dirinya, bahawa diingatkan nafsunya dengan dua perkara. Jadi orang yang bermujahadah nak buat ibadat, kita kena mujahadah tuan-tuan. Kalau ikut nafsu, dia memang tak mau. Apa saja tuan-tuan nak buat, kena melalui mujahadah. Dipanggil mujahadatun nafs, berjihad menentang hawa nafsu. Tuan-tuan nak bangun malam, nak semayang tahajud, besar ganjaran pahala tuan-tuan tahajud ni, ya Allah, besar pahala dia tuan-tuan. Imam Syafi'i kata tahajud ibarat panah yang tepat, kena pada sasaran. Orang panah kan, bukan panah tu yang bulat-bulat tu, panah yang tepat, pum, kena bulat yang kecil tu. Makna tuan-tuan, semayang tahajud ni doa dia tepat kena sasaran. Doa kita dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Yanzilullah Azza wa Jalla kulla lailatin ila sama'id dunya hatta yabqa sulusaidul lailil akhir. Turunlah Allah Ta'ala ke langit dunia ini sehingga 1/3 akhir malam. Ulama kata maksud Tuhan turun, rahmat Allah mencurah-curah di waktu malam, 1/3 akhir malam. 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi, 3 jam ni tuan-tuan, Masya Allah, cukup hebat. Bangunlah tuan-tuan. Ketika itu Allah berfirman, fayaqulu, Allah berfirman, may yad'uni fastajib lahu. Siapa nak berdoa, aku nak makbulkan doa dia. Wa may yas'aluni fa'u'tiyahu. Siapa nak mintalah aku nak bagi. Wa may yastaghfiruni fastaghfir lahu. Siapa nak minta ampun, aku akan ampun dosa dia. Tuan-tuan, istighfar kita minta ampun Tuhan terima, doa kita Tuhan makbul, permintaan kita Allah mustajab, Allah terima ibadat kita tuan-tuan, Allah puji kita. Dia panggil, Allah panggil malaikat, wahai malaikatku, tengok hamba aku. Sanggup dia tinggal bantai tempat tidur dia, tinggal selimut dia, pembaringan dia, kerana aku.
Allah bangga tuan-tuan dengan hambanya yang bangun sembahyang tahajud. Kita tahu banyak lagi tuan-tuan kelebihan tahajud, dan ni kita nak buat. Tuan-tuan takkan mampu bangkit tahajud melalui proses tarbiyah, riyadhah, jihad melawan hawa nafsu. 3 tuan-tuan, 3 fasa. Tuan-tuan kena melalui 3 fasa. Fasa yang pertama, fasa paksa. Tuan-tuan kena paksa diri tuan-tuan bangkit juga sembahyang tahajud. Kalau tuan-tuan tak paksa, sampai mati tak boleh bangkit. Kena paksa. Nama ada dengan hook atau keruk. Buat macam mana pun sampai tuan-tuan boleh bangkit. Mana ni dinamakan jihadun nafs. Jihad menentang hawa nafsu. Pasang jam loceng ke, tuan-tuan buatlah apa pun untuk bangkit tahajud di tengah malam. Tak boleh bangkit 3 pagi, tuan-tuan bangkit 4 pagi. Tak boleh 4 pagi, tuan-tuan bangkit 5 pagi. Mungkin 6 pagi tak boleh. Itu habislah tahajud sembahyang subuh. Bila tuan-tuan istiqamah tuan-tuan dalam masa sebulan, tuan-tuan akan masuk fasa yang kedua. Fasa biasa. Mula-mula paksa. Bila tuan-tuan buat hari-hari, sampai satu peringkat, tuan-tuan dah biasa bangun pukul 5 pagi. Tak ada masalah dah. Tuan-tuan teruskan perjalanan tuan-tuan. Istiqamah beribadat. Istiqamah sembahyang tahajud. Man amila bima alima awrasahullah ilma malam ya'lam. Nabi kata, siapa beramal dengan ilmu yang dia tahu, Allah bagi dia ilmu yang dia tak tahu. Tuan-tuan tahu tahajud, tuan-tuan bangkit tahajud. Tuan-tuan akan dapat apa itu tahajud. Dia panggil hikmatul tasyri'. Hikmah sebalik tahajud. Sedap, manis, tenang, sebab dada, rindu. Dia macam-macam tuan-tuan. Kemanisan, kesedapan. Orang yang buat dia tahu. Siapa yang makan dia tahu. Tuan-tuan makan gula, tuan-tuan tahu manis dia macam mana. Tuan-tuan makan garam, tuan-tuan saja yang tahu masin dia macam mana. Tuan-tuan yang bangkit tahajud, tuan-tuan tak saja yang tahu apa itu yang ada sebalik tahajud. Betul tuan-tuan, cubalah insya-Allah. Lepas tu tuan-tuan takkan pilih tidur lah. Tuan-tuan lebih seronok tahajud daripada tidur malam. Tuan-tuan akan tidur semata-mata untuk bangkit tahajud, bukan tidur dengan tidur yang makna kata nak tidur yang seronok itu tak ada. Tidur untuk bangun tahajud. Benda ni tuan-tuan, dia akan dapat menikmatinya bila kita beramal dengan dia. Tuan-tuan akan menyesal, kita semua akan menyesal kalau kita tak beramal tuan-tuan. Bila kita dah masuk alam lain, masuk kubur, dia terputus komunikasi dengan dunia, terputus terus tuan. Alam lain terus yang boleh bantu kita amal ibadat kita tuan. Kita bangun tengah malam di waktu gelap gelita, dia akan menerangkan kubur kita. Tuan-tuan bangun tengah malam, tuan-tuan baca Quran, Quran akan bantu kita tuan-tuan. Akan tolong kita dalam kubur, tolong kita di akhirat. Dia bantu kita tuan. Yang boleh membantu kita semata-mata amal ibadat kita. Mari sama-sama kita buat ibadat bersungguh-sungguh sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini motivasi, cerita-cerita hadis-hadis yang membangkitkan semangat kita untuk beramal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu dia. Maka kata musannif rahimahullah taala, bahawa diingatkan nafsunya dengan 2 perkara, iaitu khauf dan raja. Bisik nafsu, hai nafsu diriku, takutlah kamu kepada Allah, azab Allah yang dahsyat. Wahai nafsuku, kalau aku tak beramal macam mana? Apa aku nak duduk di akhirat besok? Apa yang boleh bantu aku? Apa yang boleh tolong aku kehidupan di akhirat kalau bukan amal ibadat? Jadi kita berbisik dengan nafsu kita. Cakap nafsu, jangan kita ikut dia, biar dia ikut kita. Ni perangai nafsu, dia tak mau yang baik tuan, dia mau jahat dia. Innan nafsa la ammaratun bisu.
Nafsu kira nak heret kita jadi jahat dia. Jangan ikut dia, biar dia ikut kita. Tidak. Dengan dua perkara, khauf ni menakutkan dia dengan azab Allah. Raja dengan cerita kat nafsu diri kita sendiri perkara yang kita harapkan di akhirat besok. Dan jikalau tiada, maka tiada menolong akan dia nafsu. Dia kata yang liar atas demikian itu. Kalau kita tak buat sungguh-sungguh tuan-tuan, habislah kita, tak membantu kita dalam memerangi hawa nafsu. Nafsu kontrol kita, bukan kita kontrol nafsu. Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Tuhan tanya, takkah kau melihat Muhammad, orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Dia rokok dan sujud depan nafsu. Imam Ghazali kata, sekiranya Allah kasyaf kepada kamu, kamu akan lihat kebanyakan manusia sedang rokok dan sujud depan nafsu dia. Hayya ala salah. Tuan-tuan cerita berapa orang yang main datang masjid? Berapa orang yang menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala? Betul lah, muazzin azan, muazzin panggil semayang, hayya ala salah. Tapi sebelum muazzin sebut hayya ala salah, dia sebut dulu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia mengingatkan kita tentang kebesaran, keagungan Allah. Kalau kamu betul-betul membesarkan Allah, kenapa tak pergi masjid? Peringat lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Tok azan ni, muazzin ni, tukang bang ni ingatkan kita syahadah kita bertuhankan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengingatkan kita, ikrar kita kerasulan Nabi Muhammad, mengaku umat Nabi Muhammad selaku orang yang bertuhankan Allah, bernabikan Muhammad. Sudah tentu dia tertunggu-tunggu apa tukang azan nak kata. Tukang azan kata hayya ala salah, dia pun mari ya. Sebab aku orang yang membesarkan Allah, aku orang yang mentauhidkan Allah, aku orang yang berasulkan Muhammad. Aku akan jawab. Makna kata seruan muazzin, aku akan pergi masjid. Berapa orang yang pergi? Habaq mah. Satu taman 10,000 tuan-tuan, penghuni taman tersebut. Berapa orang yang pergi semayang berjemaah? Berapa orang? Dua cakap. Kalau 20 orang banyak sangat lah tu. Yang lain, inilah keadaan hati-hati yang mati tuan-tuan. Hati tak hidup bila diseru nama Allah. Tapi ibadat tak rasa rugi, tapi luput dunia rasa rugi yang amat sangat. Tuan-tuan, sembahyang jemaah 27 kali ganda, bukan sikit. Kita rugikan banyak. Kita pergi supermarket, beli minyak saji, beli 10 botol. Kita ni meniaga goreng pisang, kita guna minyak saji, nak beli 10 botol. Ayo, lu logi yo. You mari kemarin dia punya harga RM25 tu. 3 hari offer RM25. Ini hari balik harga asal 30. Kalau kita mai kemarin, kita kena bayar 250 10 botol. Oleh kerana kita terlewat cari, hari ni kena bayar RM30. Kita rugi RM50. Kita balik rumah melengu. Kalau aku main kemarin, pergi kedai kemarin pun tak apa. Rugi dunia RM50 tuan-tuan. Melekat kepala di Tuhan yang tahu. Tinggal sembahyang jemaah tuan-tuan, 27 kali ganda satu waktu. Hikit tak rasa rugi. Ni yang Syekh Ibn Atta' kata dalam kitab hikam dia, tanda-tanda hati mati. Tak rasa rugi meninggalkan taat, tak rasa bersalah melakukan maksiat. Itu hati mati. Hati kita mati tuan-tuan, tertinggal sembahyang jemaah, tak rasa rugi. Buat maksiat, tak rasa bersalah. Ini tanda-tanda hati mati. Tuan-tuan kena ingat, kita nak balik di akhirat besok, nak balik dalam kubur, kita bawa sekeping hati. Yaumala yanfa'u malun wala banun
illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak berguna kata benda nak pina, melainkan orang yang bawa qalbun salim, hati yang salim, hati yang sejahtera, hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tuan-tuan tertinggal taat tak rasa apa-apa, buat maksiat tak rasa bersalah, hati kita dah mati. Kita bawa hati yang mati berjumpa Allah. Macam mana tuan-tuan hati ni nak tolong kita? Cuba tuan-tuan fikir. Kita perelok hati kita, jiwa kita, roh kita, keimanan kita sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua motivasi, khauf dan raja, untuk membangkitkan semangat sungguh-sungguh untuk beramal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, sama akan datang. Maka kata musannif, tak mana berhenti tadi? Ya. Dan demikian lagi, lazimlah hamba berkendak pada menuntut dalam ibadat riyadhah dirinya, diingatkan nafsunya dengan dua perkara, iaitu khauf dan raja. Jikalau tiada, maka tiada menolong akan dia nafsu yang liar atas yang demikian itu. Kemudian kata musannif, dan kerana makna inilah akan zikrul hakim, yakni Quranul Karim menyebutkan dengan perhimpunan dua perkara, wa'ad dan wa'id. Kita sambung situ nak, insya-Allah. Dari kerana makna inilah, ya. Tak apa baca pendek-pendek, tak apa. Yang penting faham kita hazam. Yang tu yang paling mustahak. Hari ni 1 bulan 12 Talud Intan, insya-Allah. Allah Rabbi ya Karim. Tuan-tuan buat semua ada hikmah. Tuan-tuan, kita sakit, lepas sakit kita sihat balik. Tu ambil iktibar tuan-tuan, amaran daripada Allah supaya kita tuan-tuan baki kesihatan yang ada ni, buatlah ibadat banyak-banyak. Jangan ambil kira cerita-cerita lain dah. Jangan duk fikir benda-benda tak tentu arah, tak mahu dah. Kita kena fokus betul-betul, sebab kita dah buang masa terlampau banyak tuan-tuan sepanjang hidup kita. Banyak masa dah kita buang. Mudah-mudahan baki-baki umur kita ni dapat kita guna sebaik mungkin, insya-Allah. Benarnya saya pesan untuk diri saya lah. Mungkin tuan-tuan juga boleh ambil iktibar pengajaran daripada apa yang berlaku sekeliling kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, macam biasalah, ada barang jualan di belakang tu, nampak ada buah hulu. Saya bawa buah hulu. Buah hulu ni dia berkata banyaklah orang komplain. Dia berkata Ustaz Siddiq ceramah keras, buah hulu dia lembut. Depa lah kata, bukan saya kata. Malam ni saya dah bawa tuan-tuan sekalian satu bahan minuman kesihatan yang asli lah tuan-tuan, untuk tujuan kita kata cuci perut. Mungkin kita tua-tua ni macam saya ni, berak keras kan, sembelit, payah nak berak. Kadang-kadang tuan-tuan perut kita ni bermasalah. Kerana kita makan ubat pun tak jalan, sebab lapisan-lapisan perut kita ni berminyak, berlemak. Jadi ada satu bahan daripada Timur Tengah, namanya sanna. Dia tumbuh-tumbuhan yang makna kata digunakan oleh sahabat-sahabat kita di belah sana tu untuk sebagai tujuan detox. Detox ni cuci perut. Kalau tuan-tuan nak beli ni, satu balang tu kita jual RM15. Tuan ambil satu balang tu, tuan-tuan buah dalam satu periuk, tuan-tuan rebus bagi air panas mendidih lebih kurang 10 ke 15 minit hingga dia keluar warna macam warna teh. Lepas tu tuan-tuan buat sejuk, tuan-tuan buah dalam botol, bubuh seperti air, tak apa. Bila tuan-tuan nak minum, tuan-tuan minum. Kalau tuan-tuan berhasrat untuk cuci perut tuan-tuan waktu petang, minum waktu pagi. Pagi minum, petang pagi tuan-tuan berak, puas perut tuan-tuan selesa. Kalau tuan-tuan rasa nak berak belah pagi, minum sebelum tidur. Sebelum tidur tu minum, pagi besok tuan-tuan buang air besar dengan selesa. Jadi ini makna tujuan kita untuk menyuci perut.
Satu balang tu harganya RM15. Tuan-tuan rebus, keluar air dia sampai macam air teh tu. Tuan-tuan tutup api, tuan-tuan bubuh dalam botol kan, dalam apa kan, tuan-tuan bubuh dalam peti air. Bila sejuk, masukkan peti air. Bila rasa nak minum, minum. InsyaAllah dia membantu kita untuk cuci perut kita dengan tidak ada bahan kimia, tidak ada benda-benda yang mudaratkan. Dia merupakan minuman semula jadi asli yang boleh membantu kita. Selain pada itu, macam biasalah, untuk mana pertahanan diri kita ni, ada pula COVID yang baru ni, nama apa aku tak boleh nak sebut. Dulu Delta, yang ni baru ni apa benda pun tak tahulah. InsyaAllah kita ada habatus sauda, kita ada madu lebah, kita ada tuan-tuan sekalian sumak. Tiga-tiga ni makanan insya-Allah boleh membantu pernafasan kita untuk sebagai benteng pertahanan menghadapi COVID yang datang tuan-tuan dengan berbagai-bagai rupa. Kita pun tak tahu ni gelombang nak mai pula ni, gelombang baru ni. Tuan-tuan nak vaksin lah, tapi makanan sunnah dalam menghadapi pun kita amalkan juga insya-Allah. Di samping jangan lupa berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah hindari kita daripada malapetaka ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akhibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bizunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radid anna waqtim bis salihati a'malana tawaffana muslimin walhiqna bis salihin. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin.